Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah. Dengan kurniaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah sekali lagi kita pada malam ini bersama untuk menyambung pembacaan kitab Adab Perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kemanfaatan dan keberkatan atas diri kita kerana kita mengambil peluang untuk mempergunakan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung seterusnya pada muka surat yang ke-49 pada perbicaraan pelajaran yang ke-17, sambungan daripada beberapa pelajaran yang lepas, iaitu pelajaran yang ke-17. Bagi yang ada kitab muka surat 49, yang tidak memiliki kitab boleh perhatikan pada nota yang disertakan ataupun yang disediakan di ruang komen Majlis Ta'lim Fatimatuz Zahra. Kita akan masuk pada bab yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-17 pada membicarakan tentang adab kedua tangan. Adab kedua tangan. Kita akan membicarakan satu anggota kepada satu anggota mengikut susunan yang telah ditetapkan oleh pengarang kitab kita ni. Okey, baik. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-17, adab kedua tangan. Pelajaran yang ke-17, adab kedua tangan. Jadi tangan ni merupakan salah satu daripada anggota yang termasuk dalam nikmat yang besar. Nikmat anggota yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kemudian kita lihat Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, dan ramai lagi daripada kalangan ulama-ulama tasawuf,
ketika mereka membicarakan tentang anggota, maka mereka akan menyatakan tentang 7 anggota yang wajib dijaga, yang wajib dipelihara dan yang wajib dimuliakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Mana 7 anggota yang menjadi kewajipan atas kita pelihara dan muliakan? Yang pertama, 2 mata. Walaupun 2 tapi dikira 1. Yang kedua, 2 telinga. Kemudian lisan, kemudian 2 tangan, kemudian perut, kemudian kemaluan, dan yang akhir sekali 2 kaki. Maka ini termasuk 7 anggota yang merupakan nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini termasuk nikmat-nikmat yang paling besar daripada sekalian nikmat-nikmat Allah. Maka anggota yang ada pada tubuh kita ni termasuk di antara nikmat yang paling besar. Di antara nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, tidak diberikan kepada yang lain. Yang pertama, nikmat harta. Kemudian selepas daripada nikmat harta, nikmat kesihatan. Kemudian lepas nikmat kesihatan, nikmat anggota. Kemudian lepas nikmat anggota, nikmat akal. Lepas daripada nikmat akal, diberikan nikmat iman dan Islam. Ini 5 nikmat yang besar. Yang mana yang paling besar sekali iaitu nikmat iman dan Islam. Selepas nikmat iman dan Islam, nikmat akal merupakan nikmat yang besar. Selepas nikmat akal, maka nikmat yang paling besar iaitu nikmat anggota. Barulah diberikan nikmat nikmat kesihatan dan disudahi dengan nikmat harta dan kesenangan. Kerana itu wajib atas kita memelihara memelihara anggota kita ni dengan sebaik-baik pemeliharaan. Jadi atas kedua tangan kita ni ada adabnya. Ada aturan-aturannya. Apa yang boleh kita buat, apa yang kita tak boleh buat. Tangan ini termasuk anggota yang diberati dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana mata dan juga telinga dan juga lisan, maka tangan juga termasuk anggota yang boleh menjadi sebab kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tangan juga ni boleh menjadi sebab kita melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, zaharal fasad fil bahri wan nahar bima kasabat aydin nas. Telah nyatalah kerosakan, kebinasaan di daratan dan di lautan disebabkan dengan tangan-tangan manusia itu sendiri. Dengan sebab kita ni menggunakan tangan kita ni berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, berbuat kemusnahan dan berbagai-bagai lagi perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, agar kamu tu menjadi golongan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, bagi tiap-tiap anak Adam itu ada bahagian zinanya, yakni ada bahagian dosa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi tiap-tiap anak Adam itu ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan dia tu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mulakan dengan maksiat di mata. Zina boleh zina mata dengan sebab memandang, yakni memandang kepada perkara-perkara yang tiada disuruh, yakni memandang kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zina tangan dengan sebab apa? Zina tangan ni dengan sebab memukul, zina tangan dengan sebab menyentuh akan perkara yang tiada patut ataupun tiada suruh ataupun tiada dihalalkan pada syarak. Kemudian zina kaki dengan sebab apa? Melangkah ke tempat-tempat yang haram, melangkah ke tempat-tempat maksiat. Zina mulut dengan sebab apa? Bercumbu, mencium sesuatu yang tiada halal ia cium. Maka ketika itu apabila hatinya berkeinginan nak melakukan kemaksiatan, maka kemaluan itu akan menurut saja, sama ada nak buat ataupun tak buat.
Kerana tu kita kena menjaga setiap daripada anggota kita ni supaya jangan terdedah kepada maksiat. Jangan terdorong untuk melakukan maksiat. Dan atas tangan kita ni juga ada kebajikan dan kebaikan yang boleh kita lakukan. Seumpama bersedekah, seumpama membantu orang yang susah, seumpama kita menulis ilmu ataupun menulis kalamullah, apa jugalah perkara-perkara yang kita buat, berkhidmat kepada ibu bapa, berkhidmat kepada guru, kemudian isteri, berkhidmat kepada suami mencari nafkah untuk isteri dan anaknya, itu termasuk kebajikan yang dilakukan dengan tangan. Okey, baik, kita lihat apa yang diperkatakan oleh pengarang kitab kita ni berkenaan dengan adab kedua tangan. Yang pertama dia kata, peliharakanlah kedua tangan kamu daripada menyakiti orang lain. Itu di antara adab kedua tangan. Yang pertama, peliharakanlah, yakni jagalah, peliharalah kedua tangan kamu tu daripada menyakiti orang, yakni menzalimi orang. Menyakiti sama ada dengan memukul ke, menyakiti dengan maksud mengkhianati ke, menyakiti dengan maksud kita buat satu perkara yang boleh menyebabkan kebinasaan dan kerosakan kepada orang lain ke, itu termasuk dalam perkara yang ditegah lah. Termasuk dalam perbuatan maksiat apabila kita dengan sengaja menyakiti orang lain. Seumpama kita membunuh, kita mengasari, kita menampar, kita memukul dan berbagai-bagai lagi daripada maksiat yang dilakukan oleh tangan. Kerana itu sebagai orang yang beriman ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik orang yang beriman itu adalah terselamat orang Islam yang lain ataupun orang yang beriman yang lain daripada keburukan tangannya dan juga keburukan lisannya. Itu sebaik-baik orang yang beriman. Sebaik-baik orang yang Muslim ini, orang yang beragama Islam ni adalah selamat orang lain tu, yakni orang beriman yang lain ataupun orang Islam yang lain terselamat daripada keburukan lidahnya ataupun terselamat daripada keburukan tangannya. Jadi disuruh pelihara. Janganlah kita ni melakukan perkara-perkara yang boleh menjadi sebab orang lain ni tersakiti ataupun dizalimi. Okey. Atau mencapai kerana mengambil akan sesuatu yang bukan hak kamu, yakni mengambil sesuatu yang bukan milik kamu. Atau mencapai kerana apa? Mencapai kerana mengambil akan sesuatu yang bukan hak kamu, yakni yang bukan milik kamu. Kerana apa? Kerana perbuatan ini, yakni perbuatan mencapai kerana mengambil akan sesuatu yang bukan hak itu dibilangkan mencuri. Mencuri ni maksudnya kita mengambil hak orang lain yang bukan milik kita secara tersembunyi tanpa pengetahuan daripada tuannya. Itu termasuk perbuatan mencuri namanya. Jadi mencuri ni termasuk dalam dosa yang besar. Mencuri maksudnya kita mengambil hak orang lain, sehingga kesalahan mencuri ni bukan sahaja dapat dosa, bahkan ada hukum hadnya. Orang yang mencuri di sisi hukum hududnya ataupun hadnya pada syarak ni, asal hukum tu iaitu dipotong tangannya kerana mencuri. Jadi perbuatan mencuri ni termasuk dalam perbuatan dosa besar yang ditegah. Jadi kita kena ajar kepada anak-anak kita daripada dia kecil tu, kena ajar jangan ambil hak orang lain, jangan ambil milik orang lain. Kerana biasalah budak-budak ni kadang kalau kita tak tegur, kita tak ajar, dia terbiasa mengambil hak orang lain. Nanti pergi keluar daripada rumah ni kosong, tak bawa apa-apa, tapi balik nanti bawa ni, bawa barang ni. Bila tanya mana, ambil tu, ambil rumah ni, ambil kawan ni, dia ambil. Tahu tak? Tak tahu, kita ambil je. Jadi kita kena bagi tahu dia, perbuatan mengambil barang orang lain tanpa pengetahuan tu curi namanya, tak baik, pergi pulang balik. Kena ajar kepada dia supaya dia tahu. Sebab kalau kita tak bagi tahu, dia ingat boleh ambil macam tu saja.
Dia ingat asal nampak benda jatuh je ataupun nampak tak ada orang punya je, dia pun ingat barang dia pun ambil bawa balik. Sedangkan perbuatan tu termasuk dalam perbuatan yang salah. Jadi kena jagalah, kena termasuk adab tangan ni, jangan mengambil hak orang lain. Jangan ambil sesuatu yang bukan milik kita. Kena bagi tahu dengan dia. Baik. Yang kedua, janganlah adab yang seterusnya dekat tangan ni, janganlah memain-mainkan tangan atau bertepuk atau meletakkan ke muka atau ke atas rambut. Kerana apa? Kerana ia itu mencederakan adab. Ni. Janganlah memain-mainkan tangan. Maksudnya adab ni, jangan buat benda ni bila di hadapan orang lain. Bahkan ketika bersendirian pun jangan buat, nanti jadi kebiasaan. Biasanya kebiasaan yang kita buat ni bila kita bersendiri, oleh kerana dah galik buat sampai depan orang pun kadang kita tak sedar yang kita buat benda tu. Jadi kita sebagai ibu bapa kalau nampak benda tu anak kita buat, kena tegur. Kenapa tangan tu? Kenapa dak uti diam tangan tu? Garu sana, garu sini, pegang kepala dan sebagainya. Kena bagi tahu je lah. Sebab benda tu kalau terbiasa, bawa pergi ke depan orang, kita pak orang, orang akan tengok. Mana budak ni tangan tak uti diam ni? Dari tadi. Tu. Jadi dia kata janganlah memain-mainkan tangan. Maksudnya jangan main tangan lah. Duk pusing ke dan sebagainya waktu depan orang. Ni jangan ni. Dia orang tengok tu tak selesa. Ataupun bertepuk. Bertepuk depan orang saja. Duk gitu. Ada benda tepuk. Tu tepuk ni bila ada sesuatu je lah. Seumpama ada kerakyat ataupun kita nak meraihkan sesuatu, baru kita tepuk. Kalau tak tu tak salah, tak nak bertepuk. Ataupun meletakkan tangan ke muka. Ni kita letak tangan muka. Macam orang kata orang yang ada masalah gini, dia letak tangan kat muka. Tu padahal tak ada benda pun, saja je letak gitu. Tu tak boleh lah. Okey. Atau ke atas rambut, atau letak tangan kat atas rambut. Depan orang duk garu kepala dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ia perbuatan tu, main tangan, tepuk, meletakkan muka ataupun letak tangan atas rambut ni, perbuatan tu termasuk dalam perbuatan mencederakan adab. Mana perbuatan yang tak elok lah, orang pandang tak molek bila duduk depan orang. Jadi kena tahan lah. Jadi kalau tak biasa buat, dia takkan jadi macam tu. Tapi kerana dah biasa buat ni, nanti dia pun akan kat tangan dia, dia kepegang sini, pegang rambut dan sebagainya. Tu kena jaga benda macam tu. Okay. Dan seterusnya, adab yang seterusnya, janganlah membuang kuku di hadapan orang. Tu. Kalau nak potong kuku, jangan depan orang. Walaupun memotong kuku ni termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ditegah jangan potong depan orang. Melainkan potong suami isteri potong suami, isteri potong kuku suami, tu lain ceritalah. Ni maksudnya orang lain. Saja kita ambil nyempit kuku, duduk depan pintu, tak orang duk tengok je. Tu tak boleh lah. Maknanya jangan, kerana ia termasuk dalam perkara yang tak elok. Jadi janganlah membuang kuku di hadapan orang. Jadi kuku ni sebahagian daripada anggota tubuh kita. Jadi apabila kita potong dah selesai, dikompol. Bila kompol molek, masukkan dalam kertas ke dan sebagainya atau plastik sebagainya, dikambus. Itu adab kita dengan sesuatu yang ada pada anggota kita. Umpama orang perempuan, kena jaga baik-baik. Selain daripada kuku yang biasa dipotong ni, biasanya rambut biasa potong. Jadi rambut ni termasuk aurat. Di kepala dia menjadi aurat, ketika bercerai daripada tubuh pun dia menjadi aurat. Jadi setiap sesuatu yang menjadi aurat ni tak boleh ditunjuk ke orang. Jadi bila kita dah potong rambut, maka rambut yang dipotong ni orang perempuan kena kutip, kompol, bawa balik, waktu tanam lah. Jangan dibiarkan terdedah saja. Tak boleh. Kenapa? Dia termasuk aurat. Sesuatu yang tertutup tak boleh dibuka. Tak boleh dibagi pada orang, walaupun selepas daripada bercerai daripada tubuh. Jadi adabnya macam mana? Kumpul rambut tu, kumpul kuku kita, kemudian kita basuh. Dan diperingatkan juga kalau kita nak potong kuku, andai kata sebelum daripada potong tu kita dalam keadaan janabah. Jadi bila kena potong selepas kita mandi janabah, barulah kita potong. Jangan kita potong ketika sebelum mandi. Nanti seolah-olah kita memutuskan dia daripada tubuh kita. Jadi kuku yang terputus dalam keadaan janabah lagi. Itu termasuk perkara yang makruh lah. Bukan tak sempurna, bukan kata tak sah mandi wajib, sah. Tapi maknanya tak sempurna perbuatan kita dengan sesuatu yang ada pada anggota kita. Kerana kita berjenabah dalam keadaan dia bersama kita.
Kemudian bila nak mandi kita potong dia dulu. Jadi yang terputus ni tak basuh lagi lah. Lepas tu lepas mandi apa semua baru kita potong. Lepas potong bungkus, lepas tu pergi buang. Tu okey. Jadi membuang kuku ataupun memotong kuku ni termasuk bahagian sunnah. Cuma jangan dipotong di hadapan orang. Depan orang ramai tu jangan. Jadi dituntut kita motong kuku ni hari yang sunnahnya hari Jumaat. Tu di antara hari yang sunnah untuk kita potong kuku. Terutama orang lelaki lah. Orang lelaki sebelum pergi sembahyang Jumaat, dia tutup potong kuku dan bersihkan segala celah-celah kukunya. Ini sebahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Okay? Janganlah membuang kuku di hadapan orang dan mematah-matahkan jari. Ni kalau kita baca Zahir ni, tak apa nak patahkan jari ni. Patah jari maksud kita buat bunyi kerak dan sebagainya. Kadang gini, kadang sesa dan sebagainya. Tu kadang kita pun terbiasa buat juga tu. Jadi kat sini maknanya mematah-matahkan jari ni dia termasuk dalam perbuatan yang tak molek. Termasuk dalam kita panggil akhlak yang tak elok juga kalau kita buat depan orang. Lagi orang ramai jadi gangguan. Orang tengah duduk kita pun pak orang dengar bunyi apalah ni. Lagi kalau perempuan, jadi lagi tak elok. Kalau daripada segi perubatan pun jadi tak elok juga. Kenapa? Setiap kali kita buang tu, dia sebenarnya dia buang angin-angin yang ada di sini. Nanti kalau lama kelamaan semakin tua seolah jadi macam longgar. Nanti dia akan menyebabkan tangan kita ni, jari kita ni jadi tak kuat. Jadi tak usah buat lah. Kalau tak ada keperluan ni tak perlu nak buat. Okey? Jangan mematah-matahkan jari atau memancakkan dia. Ni apa yang maksud ni? Kita menselang-selangkan. Iaitu menyatu ataupun menyelang-nyelikan jari di antara satu sama lain. Macam ni. Kita letak tangan gini. Ni pun dia kata jangan. Bila depan orang ni kita jangan buat. Termasuk dalam perbuatan tak molek. Okey, letak jari di tengah sini, jangan. Tu. Supaya apa ni? Kenapa dia tak bagi potong kuku depan orang, patah-patahkan jari ataupun menyelang-nyelikan jari ni? Supaya terpelihara kesempurnaan adab yang baik. Supaya sempurna adab seseorang tu. Jadi ada juga terkadang sebahagian daripada orang dia tak suka bila ada orang yang buat tangan gini, ataupun orang yang bunyikan tangan, ataupun potong kuku. Kerana tu tak, dia kata apa? Bila buat perkara tersebut jadi termasuk dalam kelakuan orang yang kurang sempurna adabnya. Disuruh tinggal lah. Terutama bagi orang perempuan. Disuruh tinggal. Supaya terpelihara kesempurnaan adab bagi perempuan tersebut. Itu yang ketiga. Right. Yang keempat dia kata, apabila berjabat salam, yakni kita bersalam-salaman, makan, minum, menulis dan lain daripada tu, selain daripada salam, makan, minum, menulis dan lain daripada tu, termasuk perkara-perkara yang dimuliakan. Selain daripada tu, yakni selain daripada perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dimuliakan pada syarak, yakni perkara yang sunat, perkara yang wajib ataupun perkara yang harus, hendaklah dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Disuruh mulakan dengan tangan kanan. Kerana tangan kanan itu terlebih utama dari tangan kiri. Jadi tangan kanan ni dia terlebih utama daripada tangan kiri. Kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ashabul yamin. Maksudnya seseorang yang menyukai sesuatu yang ada di sebelah kanan. Mana bila Nabi SAW nak memulakan sesuatu yang mulia, seumpama tadi salam, makan, minum, menulis dan sebagainya, nak pegang tasbih, nak angkat kitab dan sebagainya, maka hendaklah Nabi SAW akan mendahulukan dengan tangan kanan. Sebab tu kita disuruh supaya menggunakan tangan kanan, kerana kedudukan tangan kanan tu terlebih mulia daripada tangan kiri. Tu nisbah kelebihan. Kerana tu banyak perbuatan yang mulia didahulukan dari sebelah kanan. Adapun kalau tangan sebelah kiri ni ada juga keutamaan dia untuk sesuatu yang seumpama melakukan perkara-perkara yang kotor, ataupun kita nak beristinja. Nak beristinja sama ada nak membersihkan kemaluan hadapan,
ataupun nak membersihkan kemaluan yang belakang, maka disuruh dengan tangan kiri. Jangan kita buat dengan tangan kanan. Kerana tangan kanan ni dah memang sesuatu yang kita gunakan untuk perkara yang terlebih mulia keadaan dia. Seumpama makan dengan tangan kanan. Okey. Pernah satu ketika kalau kita lihat Nabi SAW dia sentiasa berpesan kepada sahabatnya, jangan makan dengan tangan kiri. Kenapa? Sesungguhnya syaitan tu dia makan dengan tangan kiri. Jadi kita ni kena sentiasa menyalahi perbuatan orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata makan dengan tangan kanan. Melainkan keuzuran. Uzur seumpama apa? Uzur seumpama lumpuh. Orang yang lumpuh, stroke dan sebagainya, memang tangan dia tak boleh nak angkat dan sebagainya, maka ketika tu dimaafkan. Okey, selain daripada tu, bagi orang yang tidak ada masalah, dia berkemampuan untuk menggunakan tangan kanannya, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Kerana Rasulullah SAW ni memang itulah perbuatan dia. Nabi nak buat sesuatu perkara yang molek, makan dengan tangan kanan. Nak mulakan pakaian dengan tangan kanannya. Nabi nak pakai kasut, mulakan dengan kaki kanannya. Kemudian Nabi nak masuk kepada tempat-tempat yang mulia, seumpama masuk ke dalam masjid, dengan kaki kanannya terlebih dahulu. Jadi kanan ni memang perkara-perkara yang kita kata kanan ni digunakan untuk mendahulukan ataupun melakukan perkara-perkara yang ada kemuliaan. Perkara-perkara yang ada kelebihan di sisi syarak. Adapun kiri ni sebaliknya. Tangan kiri ni adalah sebaliknya. Kerana tu pernah ada ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sedang makan, kemudian ada beberapa daripada kalangan lelaki ni mari datang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lihat pemuda ni makan dengan tangan kiri. Pemuda ni makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi SAW pun tegurlah. Nabi kata, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Kemudian lelaki tu jawab apa? Aku tak mahu buat gitu. Aku nak makan dengan tangan kiri juga. Nabi suruh makan dengan tangan kanan, dia tak mahu. Dia kata dia nak makan dengan tangan kiri juga. Kemudian Nabi tanya, kenapa tangan kanan kamu tak berupaya ke? Tak ada. Dia kata, okey, tangan kanan aku tak ada masalah. Cuma aku tak mahu guna tangan kiri. Kemudian Nabi SAW suruh lagi. Suruh lagi tapi dia tak mahu buat. Sehinggalah apa jadi? Orang lelaki tu yang makan dengan tangan kiri tu, Allah Subhanahu Wa Taala tentukan atas dia sampai tangan kanan dia tak boleh bergerak. Tangan kanan dia jadi lumpuh. Dan Nabi tanya, tangan molek tak tangan kanan tu? Dia kata molek dah, kenapa tak makan dengan tangan kanan? Dia tambuh, dia kata nak makan tangan kiri juga. Boleh jadi mukjizat Nabi SAW. Maka jadi tangannya terus tak terangkat. Kemudian Nabi SAW menyatakan, sebenarnya tak ada sesuatu pun yang menghalang kamu ni untuk makan dengan tangan kanan, melainkan hanya kesombongan semata-mata. Dengan sebab sombong je, kamu ni nak makan dengan tangan kiri. Sehingga bila Nabi cakap macam tu terus sampai tangan kanannya tak boleh nak angkat. Tangan kanan tak angkat sampai bila? Selama-lamanya tak boleh nak angkat tangan kanan. Jadi orang makan dengan tangan kiri ni seumpama orang yang sombong lah. Nabi ibaratkan umpama orang yang sombong. Jadi makan dengan tangan kanan. Melainkan bagaimana keadaan yang kita membenarkan menggunakan tangan kiri ketika makan ni? Maksudnya apa? Ketika kita memindahkan makanan. Pindahkan makanan. Maksudnya pindahkan lauk masuk dalam pinggan kita. Itu dibenarkan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Yang tu bukan perbuatan nak masukkan makanan dalam mulut, tapi dia pindahkan makanan masuk dalam pinggan. Lagi-lagi kalau kita makan di hadapan orang ramai, yang apabila kita buat tu akan mendatangkan pandangan yang tak molek. Dengan tangan kanan kita kotor, kita pegang sudu, pegang senduk dan sebagainya, orang kata orang tak mau ambil sebab dah kotor dan sebagainya. Jadi ketika tu diperbolehkan kita ambil lauk dengan tangan kiri masuk dalam pinggan kita, baru kita pindahkan dengan tangan kanan masuk dalam mulut. Tu sebab perbuatan ambil lauk masuk dalam pinggan tu bukan perbuatan masukkan makanan dalam mulut, tapi melainkan kalau dia ambil terus masuk dalam mulut, ni tak boleh lah. Ni kira dia pindahkan makanan masuk dalam mulut dia. Jadi kalau makan mesti dengan tangan kanan. Melainkan kita nak pindahkan makanan ke dalam hidangan kita ataupun dalam mangkuk kita. Baik, ada ketika kita menggunakan tangan kiri ni untuk apa? Yang keduanya untuk memakai cincin.
Ada ketika kita meletakkan cincin tu di tangan kiri, seperti mana kebiasaan yang dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Yang mana Imam Malik kebanyakannya ataupun kebiasaan daripada dirinya itu akan pakai cincin di sebelah tangan kiri. Walaupun di antara banyak kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Tirmizi, Imam Tirmizi rahimahullahu taala berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah, maka banyaklah ketika membicarakan tentang memakai cincin, banyak riwayat yang mengkhabarkan tentang Nabi pakai cincin sebelah kanan. Tapi tak menolak ada kemungkinan Rasulullah pun pakai cincin di sebelah kiri. Kerana apa? Pernah ketika sahabat melihat Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah, pakai cincin di sebelah kiri. Jadi sahabat bila tengok Hasan dan Husain pakai sebelah kiri ni, boleh jadi mereka menyangka bahawa Hasan dan Husain pasti melihat kepada kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak salah lah nak pakai cincin dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Maka diperbolehkan untuk kita pakai cincin dengan tangan kiri. Baik, lagi apa kita gunakan sebelah kiri ni? Selain daripada kanan, mana kiri pun digunakan. Kalau kanan ni biasanya kita untuk mendahului sesuatu. Kita nak pakai sesuatu pakaian, maka dimulakan dengan kanan. Kita nak pakai kasut, mula sebelah kanan. Baik, untuk menanggalkan pula, kita kena dengan sebelah kiri terlebih dahulu. Sama ada nak menanggalkan kasut ke, ataupun nak menanggalkan seluar ke, ataupun nak menanggalkan baju ke, nak menanggalkan stokin, segala yang berpasangan ni, maka didahulukan dengan kaki kiri. Didahulukan dengan sebelah kiri terlebih dahulu. Adapun kalau nak pakai, didahulukan dengan sebelah kanan. Tu dia. Nak pakai kasut sebelah kanan, buka sebelah kiri. Nak pakai seluar sebelah kanan dulu, buka sebelah kiri. Nak pakai baju sebelah kanan dulu, buka sebelah kiri. Tu kaedah dia. Termasuk dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa? Kita menggunakan ataupun mendahulukan kiri daripada kanan. Mana kita mendahulukan kiri dulu daripada kanan. Antaranya yang keempat, iaitu meninggalkan tempat-tempat yang mulia. Kita nak meninggalkan tempat-tempat yang mulia, maka kita mulakan dengan kaki kiri. Masuk masjid, kaki kanan. Tak? Kita masuk masjid, kaki kanan. Bila nak keluar tu, kaki kiri. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar, kaki kiri. Tu di antara kita masuk tempat mulia, maka masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Paham contoh masuk ke sekolah. Sekolah ni tempat mulia, tempat kita menuntut ilmu. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Rumah kita ni termasuk dalam tempat yang mulia lah. Dalam tu tempat kita berlindung, dalam tu tempat kita beribadah, dalam tu tempat kita bersama bermesra dengan keluarga. Itu masuk tempat yang mulia. Jadi nak bertambah keberkatan ni, masuklah dalam rumah ni dengan kaki kanan. Baik, bila nak keluar, barulah kita mendahulukan kaki kiri. Nak keluar daripada masjid, kaki kiri. Nak keluar daripada bilik kuliah, kaki kiri. Nak keluar daripada rumah dengan kaki kiri. Tu. Tapi ada juga keadaan yang mana kita masuk dan keluar dengan kaki kiri. Masuk dan keluar dengan kaki kiri. Masuk ke dalam pasar, kaki kiri. Keluar pun kaki kiri. Masuk dalam bank, kaki kiri. Keluar pun kaki kiri. Masuk dalam tandas, kaki kiri. Keluar pun kaki kiri. Tu, lihat kepada keadaan tempat tu. Jadi kalau kita masuk pasar, pasar ni bukan tempat yang mulia. Pasar ni kan tempat orang berjual beli. Tak dengar. Tak kira termasuk tu pasar raya dan sebagainya. Kerana dalam tu tempat orang berjual beli. Bila berjual beli ni terkadang urusan jual beli, ada yang menipu dan sebagainya. Itu tak termasuk tempat yang mulia. Jadi kena kaki kiri. Masuk dalam bank, bank lagi lah. Dalam bank tu ada urusan riba dan sebagainya. Dia kena masuk dengan kaki kiri, keluar pun kaki kiri. Masuk dunia, keluar dunia orang panggil. Tu kena kaki kiri. Tapi kalau masuk rumah, kaki kanan, keluar kaki kiri. Kerana rumah ni termasuk tempat mulia. Kalau kita masuk kaki kiri, maknanya kita tak muliakan rumah kita lah. Kita tak muliakan rumah kita. Tu baik. Macam tadi kita kata, kemudian apa lagi kita dahulukan? Ketika kita memasuki tempat yang kotor lah. Masuk tandas, kita mulakan dengan kaki kiri. Jangan masuk tandas dengan kaki kanan. Okey. Jangan masuk tandas dengan kaki kanan, mesti masuk dengan kaki kiri. Baik. Lagi apa lagi yang termasuk dalam perkara yang kita dahulukan dengan
dengan belah kiri. Seumpama tangan dan juga kaki. Apa dia? Yang keenam iaitu kita menyentuh kepada kemaluan. Sama ada menyentuh kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan pasangan kita ataupun anak kita. Waktu kita bersihkan dia, maka disentuh dengan tangan kiri. Waktu kita nak beristinja, beristimra', yakni untuk buang air besar dan sebagainya, kita pakai tangan kiri. Jangan gunakan tangan kanan. Itu sebahagian. Baik. Dan yang terakhir, tangan kiri ni digunakan untuk apa? Membersihkan kotoran. Basuh lantai, ada najis dan sebagainya, basuh pinggang, tu tangan kiri belaka dah tu. Kita gunakan tangan kiri untuk lap dan sebagainya. Kenapa? Itu memang sesuai untuk sesuatu yang kotor. Adapun kanan ni kita gunakan untuk sesuatu yang dimuliakan oleh syarak kita. Okey. Jadi dia kata apabila berjabat salam, makan, minum, menulis, ini kan termasuk dalam perbuatan yang mulia di sisi syarak. Ia panggil perbuatan yang ada manfaatnya pada syarak. Tu dah kalau orang kidal tu tak boleh nak buat apalah. Tapi waktu makan jangan dia kidal juga. Makan kena tangan kanan lah. Okay, tulis tu makna dah tak boleh nak buat apa sebab dia dah terbiasa dengan tangan kiri dia. Maka dia akan tulis dengan tangan kiri, tapi untuk makan mesti dengan tangan kanan. Kena acu boleh, kena ajar. Biar dia gunakan tangan kanan untuk kebanyakan daripada perkara-perkara yang baik. Okey. Jadi apabila berjabat salam, makan, minum, menulis dan lain-lain daripada tu, termasuk perkara yang diharuskan pada syarak, perkara yang ada manfaat pada syarak, hendaklah dengan tangan kanan. Kerana tangan kanan itu terlebih utama kelebihannya daripada tangan kiri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Al-Insyiqaq ayat 84. Tu artinya apa? Maka adapun barang siapa yang didatangkan suratan amalnya daripada pihak kanannya, maka akan dihisap dengan hisapan yang sedikit. Ini dipanggil golongan Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, golongan yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat kelak, iaitu mereka yang akan mendapat buku ataupun catatan amal dengan tangan kanan ataupun melalui hadapan. Ada dua keadaan. Kalau dapat catatan alaman daripada depan dan juga daripada sebelah kanan, ini dipanggil Ashabul Yamin, orang yang mendapat kebahagiaan. Maka hisap mereka itu termasuk hisap yang sedikit. Kalau kita lihat dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dia menyatakan bahawa golongan yang pertama masuk ke dalam syurga dengan bighairi hisab. Dia tak ambil buku amalan pun. Tu seramai 70,000 orang yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian daripada kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengambil kitabnya dengan tangan kanan ataupun ambil daripada bahagian depan ni, dipimpin oleh siapa? Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ini golongan Ashabul Yamin, golongan-golongan yang mendapat kemuliaan. Okey. Dan kembalilah ia Ashabul Yamin ni, golongan yang mendapat amalan dengan tangan kanan ni, kembalilah ia ke dalam syurga kepada anak bini dan kaum kerabatnya dengan sukacita. Seandainya anak dan isteri serta kaum kerabatnya itu termasuk di kalangan ahli syurga, maka dia akan bersamalah dengan mereka. Okey, mereka akan bersama di dalam syurga. Jadi ayat ni nak menunjukkan bahawa belah kanan ni memang menunjukkan kemuliaan. Kalau kita ingat beberapa hari yang lepas, di antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka minum susu. Itu dalam kitab Syama'il. Nabi suka minum susu. Sehingga kan pernah satu ketika dibawa datang susu kepada Nabi SAW. Nabi minum, di sebelah Nabi ni ada seorang lelaki Badui, Arab Badui. Dan di sebelah kiri Nabi SAW ni ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita dah tentu kita akan beri kepada orang yang lebih mulia, kita akan beri sebelah kiri lah. Tapi Nabi SAW dia bagi di sebelah kanan. Nabi kata, aku suka mendahulukan sebelah kanan. Maka dapat sebelah kanan ni, barulah Nabi bagi pada Sayyidina Abu Bakar. Nak menunjukkan tentang kelebihan sebelah kanan ni. Kelebihan belah kanan ni mendapat kemuliaan. Lepas tu nak bersedekah, bagi dengan tangan kanan.
Nak salam dengan tangan kanan. Nak buat benda hak molek, benda hak baik, semuanya dengan tangan kanan. Nak usap kepala anak dengan tangan kanan. Semua disuruh. Atas benda yang baik mendahulukan dengan tangan kanan. Okey. Itu sebahagian daripada adab kedua tangan. Adab kedua tangan. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana cara nak membersihkan kedua tangan. Dia ajar kepada kita ni. Selain daripada dia ajar untuk mempergunakan tangan tu mengikut tuntutan-tuntutan syarak, kemudian dia nak ajar pula kepada kita, terutama bagi perempuan lah, sebab kita membicarakan tentang adab perempuan, bagaimana nak membersihkan kedua tangan. Baik. Yang pertama, ini sesuai lah. Kita lihat di musim sekarang ni, musim kita kata virus corona ni, di antara keperluan, di antara perkara yang mesti dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ni, iaitu menjaga kebersihan tangan. Menjaga kebersihan tangan, supaya virus tu tak tersebar kepada orang lain, dengan sebab kita jaga kebersihan tangan. Padahal kalau kita lihat, bukan baru sekarang ni disuruh untuk membersihkan tangan. Sejak daripada Nabi SAW dahulu, 1400 tahun dahulu, Nabi membawa syariat ni dengan syariat memerintahkan kepada kita supaya menjaga kebersihan. Termasuklah membersihkan tangan. Termasuklah kita menjaga kebersihan diri kita. Cuma kita je lama tinggal. Cuma kita je tak pedulikan pesanan-pesanan dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan kita ni supaya menjaga kebersihan. Jaga kebersihan pada makanan, jaga kebersihan pada pakaian, jaga kebersihan pada tubuh badan, jaga kebersihan pada tempat. Kerana tu menjadi satu perkara yang termasuk dalam kesempurnaan ibadah, iaitu kita memastikan diri kita ni bersih daripada segala najis. Sama ada pada tempat kita nak beribadah, ataupun pada tubuh kita, ataupun pada pakaian kita, mesti kena bersih daripada najis. Sehingga kalau ada kekotoran yang boleh menjadi halangan untuk beribadah pun disuruh bersihkan juga. Walaupun tak termasuk bahagian daripada najis, tapi dituntut untuk bersihkan. Kenapa? Kebersihan tu sebahagian daripada keimanan. Kebersihan tu sebahagian daripada kesempurnaan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jaga kebersihan. Hari ni kita banyak dengar Kementerian Kesihatan sampai kita lupa bahawa kebersihan ni sebenarnya dah menjadi asas bagi agama Islam kita tu sendiri. Okey. Baik. Yang pertama, bagaimana cara nak membersihkan tangan ni? Hendaklah membasuh tangan pada tiap-tiap pagi dahulu. Pada tiap-tiap pagi sebelum kita buat sesuatu yang lain, maka tangan itulah anggota yang pertama kita basuh. Basuh dengan sabun. Basuh dengan sabun kalau ada sabun. Basuh dengan sesuatu yang kesat. Kalau tak ada sabun, guna tanah pun tanah lah. Itu cara untuk kita membersihkan tangan. Zaman sekarang ada sabun. Tu kemudian sekarang ni dengan macam-macam lah kita kata, sesuatu yang boleh kita gunakan untuk membersihkan tangan tu. Yang termasuk daripada bahan-bahan yang bukan najis lah. Termasuk dalam perkara termasuk dalam bahan ataupun perkara-perkara yang diharuskan pada syarak. Jadi hendaklah membasuh tangan pada tiap-tiap pagi dahulu. Waktu bangun tidur tu tanganlah kena basuh dahulu. Kenapa tangan dulu? Kerana tangan ni waktu kita tidur kita tak tahu dia pergi ke mana. Dia merayap ke mana tu kita tak tahu. Boleh jadi waktu kita tidur tangan tu memegang kemaluan kita, atau memegang satu benda yang kotor. Jadi sebelum kita nak pegang muka kita, maka pastikan kita basuh tangan dulu. Basuh tangan. Kemudian membasuh muka. Tu. Hendaklah membasuh tangan pada tiap-tiap pagi dahulu, sebelum daripada membasuh muka. Sebelum daripada membasuh muka. Okey, dahulu daripada makan. Dan kemudian daripada makan. Sebelum makan disuruh kita untuk basuh tangan. Kemudian lepas makan pun disuruh untuk kita basuh tangan juga. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu di antara faedah yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf, kalau nak menghindarkan diri tu daripada kefakiran, lazimilah sebelum daripada makan tu basuh tangan. Siapa yang tidak membasuh tangan sebelum daripada makan, nescaya dia akan mewarisi kefakiran. Sama ada fakir nisbah harta ke,
ataupun fakir nisbah ilmu yang bermanfaat, ataupun yang lebih teruk sekali fakir nisbah akhlak dan kelakuan. Jadi sebelum makan kita kena bagi tahulah anak-anak kita tu basuh tangan dulu. Moleknya kalau memang kita dah keluar banyak tempat kita pergi, balik rumah sebelum makan sabun tangan tu dulu sebelum makan. Kemudian daripada makan. Kemudian daripada makan. Tu. Selepas daripada makan kita basuh tangan juga. Basuh tangan. Dan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya sebelum daripada nak basuh tangan Nabi akan hisap dulu jari dia. Hisap. Dah hisap bersih apa semua. Cuma beza makanan kita dengan makanan Rasulullah ni tak samalah. Sebab Nabi tu tak berhajat kepada sabun dan sebagainya, kerana Nabi tak makan seperti kita. Kita ni makan memang berminyak belaka, gulanya lagi, kambingnya lagi, daging lembunya lagi, ayam lagi. Jadi kalau tak pakai sabun tu tak memada, mesti kena pakai juga. Adapun Rasulullah tak. Lepas dia makan, Nabi isap jari dia, dan terkadang Nabi akan melapkan di tapak kakinya. Ini termasuk sunnah, lap di tapak kaki. Adapun kita sekarang ni, sebelum kita nak basuh tangan lepas kita makan, terutama kalau kita makan makanan yang berunsur lemak dan sebagainya, kita hisap jari kita. Hisap tu kena hisap kuat, bukan sekadar jilat-jilat je. Dia hisap ni, dia panggil kaedah hisap, bukan kaedah jilat. Hisap jari tu sampai merah lah. Hisap tu kalau kita nak menyedut keberkatan makanan ada tangan tu, memang hisap. Cuma kalau depan orang tu jangan cop bunyi tu. Jadi tak molek pula. Kan? Mana hisap lah, hisap. Kita hisap sambil kita masuk dalam mulut tu, hisap, tarik. Hisap, tarik, hisap, tarik. Okey. Dah tu, kalau memang tu barulah kita sabun. Kita letak air sedikit, kemudian letak sabun, kita bersihkan keseluruhan tangan. Dah bersih baru kita bilas, barulah kita cari mandil, cari tisu ataupun kain untuk lap. Ni benda ni kena ajar belaka lah. Sebab ia termasuk adab. Bila orang tengok je kita buat macam tu, orang kata, tertik terkening orang panggil dengan tu kata tak. Macam meh budak ni, tengok cara basuh tangan pun tahu molek dia. Tu ada setengahnya tak kira dah. Makan tak habis pun kena lap kat baju. Apa ada juga pesen gitu, pesen budak-budak. Jadi kena tegur. Kena tegur, jangan sampai dia buat gitu. Okey. Dan pada ketika menyentuh sesuatu yang kotor, perlulah basuh. Bila dia bermain sesuatu yang kotor, main tanah ke, main pasir ke dan sebagainya, ataupun menyentuh sesuatu yang berdebu dan sebagainya, maka disuruh supaya basuh tangan tu. Sebelum dia mengambil makanan-makanan yang lain, maka basuh tangan. Ni tengok ni, ulama khabar ke kita ni dulu lagi dah berkenaan dengan kebersihan. Baru hari ni kita ditekankan supaya apa? Beramal dengan kebersihan. Sehingga hari ni kita dimusibahkan dengan kelakuan ni, sampai nak masuk ke mana-mana tempat pun kita kena basuh tangan, sanitizer. Sampai kan sekarang ni zaman tak boleh bersalam lah pula. Tu. Ni satu musibah ni. Kenapa? Kita meninggalkan banyak dah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan lepas daripada selesai saja musibah yang Allah berikan kepada kita ni, tanamlah keazaman untuk apa? Menghidupkan sunnah Nabi, meneruskan kebersihan diri ni. Kemudian kita banyak melupakan sunnah bersalam di antara lelaki dengan lelaki, perempuan dan sebagainya, perempuan dengan perempuan, maka hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menghidupkan sunnah tu Allah kasih, Allah limpahkan rahmat atas kita, dijauhkan daripada segala musibah. Okey, baik. Dan yang seterusnya, bersungguh-sungguh menjaga daripada basah kain bajunya pada ketika membasuh tangannya itu. Ini pun termasuk adab. Bila kita basuh di sinki dan paip dan sebagainya, kena pastikan jangan sampai kena ke baju. Ni kadang kalau dah basuh tangan dengan baju kain semua basah sekali. Kenapa? Buka paip tu macam nak mandi dah. Bau besar tu turun tangan. Kita pecik. Ada terpecik kesan daripada minyak di tangan dan sebagainya. Jadi kotor lah baju. Jadi buka paip slow je. Buka paip slow ataupun ambil penyebuk slow, kita basuh tangan. Ini termasuk adab. Ada. Bila kita buat sesuatu tu jangan bercampur dengan perkara yang ditegah. Umpama basuh tangan, tangannya kecil je, bukannya tangannya besar sangat, tapi buka air tu macam nak basuh kereta dah dia punya laju. Jadi membazir. Termasuk dalam pembaziran. Padahal slow je, kita nak air sikit kemudian letak sabun. Bilas tu lah baru kita kata banyak sikit air yang kita guna. Bila kita buka besar, jatuh atas sinki, air pun pecik, kena baju dah basah, kena lantai, habis kena kain dan sebagainya.
Okey. Jadi bersungguh-sungguhlah menjaga daripada basah kain bajunya pada ketika membasuh tangannya itu. Yang ketiga, hendaklah mengesat betul-betul kedua tangan dengan tuala. Dengan tuala dia kata tidak dengan sapu tangan. Maknanya sapu tangan ni tak sesuai lah nak lap tangan. Kenapa? Terkadang dengan sebab nipis dan kecilnya tu tak cukup untuk kita lap tangan ni. Tak cukup untuk kita lap tangan. Dan terkadang jenis sapu tangan tu dia tak menyerap akan air yang ada di tangan. Jadi kena guna tuala juga. Tuala ataupun tisu lah. Tisu yang dengan kadar banyak jugalah kalau tisu tu, ataupun tuala. Maknanya jangan lap di baju. Jangan lap di kain ataupun lap di baju ataupun di seluar. Ini kebiasaan yang kita lihat. Memang orang keluar tandas je kadang dia kibas-kibas tangan dia gitu, kemudian dia lap kat baju dia. Ini jangan. Jangan buat macam ni. Kena cari tuala. Itu termasuk adab yang baik, kita lap dengan tuala. Baik. Dan yang keempat, melazimkan selama-lamanya bersih kuku. Maksudnya apa ni? Potong kuku. Ataupun menghilangkan kotor-kotor yang berhimpun di bawahnya itu, di bawah kuku. Tu jangan biar kuku ni dah lah panjang, kemudian penuh daki duduk bawah ni. Biasa kalau budak-budak tu yang biasa main tanah dan sebagainya, kita lihat kuku dia panjang, dia main kat pasir, kat tanah dan sebagainya, bawah kuku dia penuh dengan daki dan sebagainya. Hak tangan yang buat main tu lah yang penuh dengan daki ni, hak tu buat pergi makan, hak tu buat benda ni dan sebagainya, tu kan kotor. Sebab tu dia kata lazimkan, maknanya senantiasa untuk membersihkan kuku dia. Kita sebagai ibu bapa kena tengoklah kat anak-anak kita, jangan ajar daripada kecil ni dia belu kuku. Terkadang kalau kuku terlalu panjang ni menyukarkan untuk beribadah, terutama bab taharah, bersuci dan sebagainya. Terkadang air tak sampai dan sebagainya, dan tertinggal sesuatu di bawah kuku dan celah-celahnya tu menyebabkan air tak sampai. Ni kena jaga baik-baik. Baik potong. Potong supaya nampak lebih bersih. Kerana tu sunnahnya seminggu sekali tu potonglah. Seminggu sekali potong. Baik. Sayujianya memotong kuku dengan pisau. Pisau atau penyepit kuku dah ni. Jarang kita tengok orang potong kuku dengan pisau. Pisau ni maksud sesuatu yang tajam, seumpama pengetik kuku. Sayujianya memotong kuku dengan pisau ataupun alat memotong kuku. Tetapi janganlah terlampau panjang. Jangan kita biar panjang sangat kuku tu, atau terlampau pendek sangat sehingga masuk ke daging, sehingga rasa sakit, pedih dan sebagainya pun jangan juga. Sedang-sedang je. Kalau kita lihat kita potong tu sehingga kita nampak kuku kita kulit kuku bawah tu tak terlindung daripada kena air, ada dah. Jangan sampai terlalu dalam sangat sehingga menyebabkan sakit tangan dan sakit kuku jari kita, tu pun tak molek juga. Okey, tu sebahagian daripada adab untuk kita membersihkan kedua tangan kita. Tu sebahagian lah. Jadi kalau nak cari lagi yang lain, insya-Allah kita kena buka kitab-kitab yang lain lagi berkenaan dengan asas kebersihan diri ni. Okey, habis di situ berkenaan tentang adab kedua tangan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat amalkanlah dengan apa yang kita dapati pada malam ini dengan pengajian yang singkat dan ringkas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita kita kata kefahaman bagaimana nak menyempurnakan agama yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita anggap pengajian adab ni sebagai satu pengajian yang ringan dan diambil lebih kurang saja. Jangan. Kerana apa? Kerana dengan adab lah dia akan menyempurnakan kehidupan kita. Kalau kita memiliki ilmu yang banyak sekalipun, kalau kita tak ada adab, maka ilmu yang kita ada tu tidak ada nilaiannya. Tetapi kalau kita ada ilmu sekadar-sekadar je kita panggil, dapat melepaskan tuntutan-tuntutan fardu ain, tetapi kita dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, maka itu lebih baik. Itu lebih sempurna. Kerana kehidupan manusia dinilai pada adabnya, bukan pada nilaian ilmunya yang banyak.
Kalau orang tu ada adab dia, tapi adabnya banyak, walaupun ilmunya sedikit, tetap akan mendapat perhatian dan juga mendapat kasih daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ilmunya banyak, adabnya tak ada, maka kurang nilaiannya di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau boleh gabungkan dua-dua, lagi comel. Adabnya molek, ilmunya tinggi. Ni tip-top kita panggil. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran adab ni dia termasuk pelajaran yang asas yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak daripada dia mengenal erti kehidupan. Bila dia dah pandai cakap, bila dia dah pandai untuk membezakan di antara perkara yang baik dan yang buruk, bila dia dah pandai untuk beristinja sendiri, bila dah pandai untuk makan sendiri, dan dia boleh bertutur dengan kita, kita cakap dia faham, dia cakap kita faham, maka ketika itu boleh dah kita kena ajar dia berkaitan dengan asas-asas adab ni, supaya hidupnya itu terbiasa dengan adab dan akhlak yang mulia. Okey. Dan insya-Allah malam esok kita akan sambunglah pengajian kita ni yang seterusnya pada membicarakan tentang pelajaran yang ke-18, iaitu adab dengan rambut. Bagi orang perempuan, bagaimana caranya kita nak beradab dengan rambut yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sampai situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk pesanan kepada semua yang mendengar, besok bolehlah kita beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpuasa pada hari putih. Berpuasa pada pertengahan bulan dipanggil 13, 14 dan 15. 13 besok, 14, kemudian malam 14 malam 15 tu malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban kita hidupkanlah dengan bacaan Yasin dan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 15 tu masih lagi boleh berpuasa. Masih boleh berpuasa untuk mereka yang nak beramal dengan sunnah. Okey, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan kesihatan untuk beramal dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.